Buletin Didik 12 Mei bersama saya Charles Mohan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah memperkenan guru-guru untuk diberi penghormatan membaca khutbah pada solat Jumaat hari ini di beberapa masjid sekitar negeri berkenaan. Penghormatan itu sebagai mengiktiraf peranan penting golongan itu kepada negara bersempena dengan Hari Guru yang akan disambut pada 16 Mei ini. Dalam satu kenyataan dikeluarkan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata, Sultan Nazrin menitahkan supaya khutbah Jumaat di negeri ini bertemakan guru insani pemangkin membangunkan masyarakat bertamadun. Katanya, ia kali pertama guru-guru di negeri itu diberi penghormatan membaca khutbah Jumaat di masjid. Di Masjid Sultan Idris Shah II yang juga Masjid Negeri Perak, penolong pegawai pejabat pendidikan daerah PPD Mualim, Muhammad Naim Muhammad diberi peluang membaca khutbah Jumaat hari ini. Beliau antara 14 pendidik di Perak yang diberi penghormatan berkenaan. Katanya pengalaman itu akan menjadi nostalgia terindah sepanjang kerjanya dalam dunia pendidikan yang diceburi 18 tahun lalu. Khutbah disampaikan beliau di hadapan kira-kira 600 jemaah solat Jumaat di masjid berkenaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan ucapan tahniah kepada Nusaibah Mazli di atas kejayaan beliau menjadi mahasiswa Malaysia dan Asia Tenggara pertama memenangi 6 anugerah siswa cemerlang di Universiti Georgetown, Qatar. Istana Negara menerusi catatan dalam Facebook rasmi menyatakan baginda berdua turut menzahirkan rasa sukacita dan bangga di atas kejayaan gadis itu yang sekaligus mengharumkan nama Malaysia. Menurut catatan itu, Seri Paduka Baginda berdua menyifatkan kejayaan itu sebagai bukti rakyat Malaysia dengan iltizam dan usaha yang bersungguh-sungguh mampu bersaing dan mencapai kecemerlangan di peringkat dunia. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Aziza turut berharap kecemerlangan itu menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya generasi muda untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi mencapai kejayaan dalam bidang masing-masing. Nusaibah, 24 tahun yang juga anak sulung bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik melakar sejarah apabila menjadi mahasiswa Malaysia dan Asia Tenggara pertama merangkul 6 anugerah baru-baru ini. Selain memperoleh putaran nilai grade kumulatif 4.0, beliau turut memenangi anugerah pelajar paling cemerlang dan anugerah pingat dekan, tesis terbaik, anugerah pelajar paling cemerlang, pengkhususan politik dan hubungan antarabangsa. Pelajar pasca siswaza Fakulti Pergigian Universiti Teknologi Mara UiTM mencipta sejarah apabila terpilih menyertai 72nd Lindo Nobel Laureate Meeting for Psychology Medicine. Nur Hasmira Muhammad, 32 tahun, adalah satu-satunya wakil negara untuk menyertai mesyuarat yang disertai lebih 600 saintis muda. UiTM dalam satu kenyataan memaklumkan Nur Hashmira akan menyertai mesyuarat yang bakal berlangsung pada hujung Jun ini di Lindau, Jerman. Nur Hashmira antara 5 pelajar Malaysia terpilih untuk merebut tempat ke 72nd Lindau Nobel Laureate Meeting. Ia selepas ibu kepada 3 orang anak itu menempuh pelbagai temuduga dan prosedur untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kejayaan yang diperoleh itu memberi peluang kepada Nur Hashmira untuk menimba ilmu serta pengalaman bersama pakar saintis psikologi dan perubatan dari seluruh negara. Pelajar yang berasal dari Melaka itu telah menghasilkan beberapa artikel berindeks dan memenangi pingat lebih daripada 10 kali di pertandingan inovasi. Nur Hashmira juga akan bakal bergraduasi pada sesi convocation Mei 2023 ini dalam Doktor Falsafah Pergigian. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Selangor menafikan kematian seorang murid di Kelang berpunca daripada strok haba seperti yang ditularkan di media sosial. Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Syahri Ngadiman dalam kenyataan berkata, berdasarkan rekod pemeriksaan, kanak-kanak berusia 10 tahun itu telah hadir ke klinik dalam keadaan kritikal dan didiagnos sebagai gastroenteritis akut dengan komplikasi. Melalui kenyataan itu juga, Datuk Dr. Syahri mengesahkan rawatan telah diberikan kepada murid itu sebelum dirujuk ke hospital untuk menerima rawatan lanjut. Murid itu meninggal dunia pada 9 Mei dan disahkan bukan akibat strok haba.
Beliau turut mengingatkan kepada orang ramai agar tidak memandang ringan gejala ceret-berit dan muntah yang dialami. Menurutnya, gejala ceret-berit dan muntah yang tidak terkawal berpotensi menyebabkan situasi dehidrasi atau kekeringan, apatah lagi musim cuaca panas yang sedang melanda Malaysia ketika ini. Semua pihak dan agensi berkaitan digesa duduk semeja berbincang dan mencari penyelesaian berhubung isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS yang masih berlarutan sejak awal tahun ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan kebajikan khususnya kaki tangan dan pelajar terbela. Jelas Datuk Arifin, beliau akan merujuk kepada semua pihak dan kementerian terbabit selain turun padang sendiri ke UMS bagi melihat masalah itu. Kita amat simpati dengan anak-anak kita dan insyaAllah dalam masa terdekat saya akan melawat UMS dan membuat beberapa perbincangan, bukan saja berhubung ini tetapi berhubung dengan inisiatif-inisiatif pendidikan yang perlu kita berikan. Beliau yang juga Exco Pendidikan Sabah ditemui media selepas hadir pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Petronas di Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Arifin mengulas isu berkenaan yang tular di media sosial selepas pelajar memohon pertimbangan pensyarah agar kelas kuliah diadakan secara dalam talian. Mereka membuat rayuan itu selepas terpaksa berdepan kesukaran susulan ketiadaan bekalan air di Kolej Kediaman sejak Jumaat lalu. Bagaimanapun permintaan itu tidak dapat dipenuhi pensyarah terbabit kerana menjangkakan masalah terputus bekalan air akan berpanjangan sehingga penghujung semester. Difahamkan UMS akan mengeluarkan satu kenyataan media dalam tempoh terdekat berhubung isu tular itu. Dalam majlis perasingan, Ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sakmud menggesa Jawatan Air Negeri Sabah JANS mempercepatkan pembinaan loji rawatan air LRAT Telibung 2 agar kemelut isu air dapat diselesaikan segera. Isu air ini memang bukan lagi isu, dia jadi krisis air saja. Ini disebabkan kita punya sumber bekalan itu tidak cukup di loji Telibung. Dan sekarang ini Kerajaan Negeri melalui Jabatan Air sedang cuba mempercepatkan Telibung 2 dan kita harap apabila Telibung 2 ini dapat disiapkan. Mac lalu, UMS memperuntukkan RM350,000 untuk pelbagai projek inovasi yang akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah bekalan air untuk tempoh jangka masa panjang termasuk sumber air graviti, air bawah tanah dan air hujan. JNS ketika ini melaksanakan catuan air setelah LRAT Telibung tidak dapat menampung keperluan penduduk di Tuaran, Sepanggar dan kawasan sekitarnya. Bersua kembali, seramai 24 orang pelajar rendah dan menengah di daerah Tawau menyertai pertandingan nyanyian irama Malaysia peringkat daerah. Program julung kali itu diadakan bagi mencungkil bakat-bakat baru selain meningkatkan daya komunikasi dan interaksi pelajar. Pertandingan berlangsung di perkarangan Sekolah Kebangsaan St. Patrick, Tawau, Sabah dengan menyaksikan penyertaan seramai 14 murid sekolah rendah dan 10 pelajar sekolah menengah. Pertandingan terbagi kepada kategori solo dan duo dengan menyaksikan peserta mempersembahkan nyanyian irama Malaysia. Program dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Daerah Tawau dengan kerjasama bahagian sukan kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan St. Patrick selaku tuan rumah, pengajaran itu antara lain bertujuan memperluaskan pengalaman muzik dan kesedaran estetik dalam kalangan pelajar. Program ini adalah untuk mencungkil bakat-bakat peserta terutama pada lagu irama Malaysia dan program ini adalah anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia untuk daerah Tawau dan harapan kita dengan adanya program sebegini pelajar-pelajar kita dapat meningkatkan lagi jati diri ya daripada terjerat dengan gejala-gejala yang tidak baik. Sebab bidang seni ini dapat memberi confidence kepada mereka. Saya berasa sangat gembira dan ketika naik pentas tadi ada sedikit gemuruh. Tapi
setelah dapat keputusan, saya amat gembira kepada semua juri dan semua penonton-penonton yang telah menyokong saya untuk menyokong saya atas pentas ini. Aktiviti ini sangat baik kerana dapat mencungkil bakat pelajar-pelajar. Dalam masa yang sama tidak dapat boleh melupakan irama-irama Malaysia lah begitu. Tidak ketinggalan zaman. Fred juga berharap program itu mampu memperkukuhkan keterampilan dan keyakinan diri pelajar selain sebagai alternatif bagi mengisi masa lapang secara positif. Seramai 22 pelajar cemerlang daripada 3 institusi pengajian tinggi IPT menerima beasiswa daripada Yayasan Beasiswa Lota, satu inisiatif sokongan pendidikan di Malaysia daripada kumpulan Lota menerusi Lota Chemical Titan Holding Berhad LCT. Beasiswa itu diberikan kepada pelajar cemerlang daripada keluarga berpendapatan isi rumah bawah RM3,000 yang diberikan secara one-off, iaitu sebanyak $1,000 Amerika untuk diploma dan $2,000 Amerika untuk ijazah sarjana muda. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif LCT Park Yun Chul berkata pihaknya amat berbesar hati dapat memberikan bantuan kewangan kepada pelajar yang memerlukan bagi membolehkan mereka mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Katanya sumbangan beasiswa itu adalah kali keempat diberikan kepada 3 IPT itu, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Politeknik Ibrahim Sultan PIS dan Politeknik Tun Said Nasir PTSN hasil usaha kolektif dengan LCT. Sementara itu, pengurus kanan Yayasan Beasiswa Lota, Yong Bum Kim berkata, tujuan utama pemberian beasiswa ini adalah untuk pembangunan bakat kerana pengasas dan pengurusi yayasan itu, Shin Yuk Ho, sentiasa menghargai bakat sebagai asas pembangunan negara. Malah katanya, yayasan itu sentiasa bermurah hati untuk membantu pelajar yang sanggup bersusah payah dalam pelajaran mereka untuk berjaya dalam hidup. Beliau berharap semua penerima berbangga dengan beasiswa yang diterima mereka dan menjadikan peluang ini sebagai batu loncatan untuk terus maju ke hadapan, dan Lota juga akan meneruskan program beasiswa ini selagi diperlukan. Prihatin dengan situasi ekonomi semasa yang mempengaruhi kenaikan kos hidup khususnya bagi pelajar dari keluarga B40, inisiatif Almari Cabinet by the Risers oleh Taylor's College menyediakan barang keperluan asas dan alat tulis ditempatkan di 14 sekolah terpilih di sekitar ibu kota. Melalui inisiatif itu, mereka meletakkan almari itu di sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JPWP KL dengan peruntukan sebanyak RM200,000. Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Zainuddin Muhammad berkata, inisiatif seperti Cabinet by the Risers adalah sejajar dengan fokus Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan akses kepada pendidikan yang berkualiti serta saksama, dan pihaknya juga berbesar hati dengan usaha itu. Pada majlis pelancaran Cabinet by the Risers di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Tasik semalam, beliau memaklumkan bahawa sebanyak 13 sekolah lain akan turut menerima kemudahan itu. Sementara itu, pengarah kampus Taylor's College, Josephine Tan berkata, pelaksanaan usaha itu bagi mewujudkan budaya kelestarian dan memberdayakan komuniti sekolah bagi masa depan yang lebih adil dan inklusif untuk semua. Ujarnya, ia selepas pihaknya meneliti bagaimana ekonomi semasa mempengaruhi keluarga dengan keperluan asas mereka seperti makanan, peralatan sekolah dan keperluan lain disebabkan oleh inflasi dan kenaikan kos barang. Almari kabinet itu dihasilkan pelajar kolej berkenaan dan duta The Risers daripada sisa plastik dan karton minuman terpakai UBC yang ditukar kepada papan Poly AI menghasilkan almari yang lestari. Pelaksanaan inisiatif ini juga memberi penekanan kepentingan menjaga alam sekitar dan menerapkan budaya pengurangan jejak karbon yang mampan. Bersua kembali. Bermula dengan hobi melukis, seorang pemuda Jordan melebarkan bakat seninya dengan mencipta arca daripada bahan terbuang. Semua arca itu kemudiannya dipamerkan di tempat terbuka dan tanpa sebarang caj, bertujuan menyedarkan orang ramai akan kepentingan menjaga alam sekitar.
Projek ini mula diusahakan Ahmad Al-Zawra sejak 2 tahun lalu. Ia bermula dengan langkah beliau mengumpulkan barang terbuang seperti televisyen dan alat penghawa dingin 3 tahun sebelum itu. Menurut Ahmad, dia membuat arca itu berdasarkan imajinasinya dan tanpa menggunakan pen atau kertas. Antara arca yang dihasilkan termasuk trak gergasi yang diletakkan di sebuah tanah lapang di bandar kelahirannya di Zarqa. Ahmad 36 tahun yang mempunyai sebuah bengkel kereta berharap tindakannya itu dapat mencantikkan alam sekitar dan jalan-jalan di Zarqa. 4 adik-beradik perempuan sedang membina sebuah perkampungan gaya Hobbit yang pertama di Tenggara Eropah di kawasan hijau dan berbukit di tengah Bosnia. Mereka berharap langkah itu akan dapat memberikan mereka peluang untuk berkongsikan pengalaman mereka ketika zaman kanak-kanak dan menarik peminat buku dan filem The Lord of the Rings. Ketika ini, 2 buah surat siap dibina, manakala 3 lagi dalam proses pembinaan. Rumah-rumah Hobbit ini didirikan di kampung keluarga mereka di Rakowa Noga, tempat mereka membesar. Projek digelar Kampung Hobbit atau Kresivo Hobbitan, terletak kawasan pergunungan Kresivo, kira-kira 40 minit perjalanan dari ibu kota Sarajevo. Mereka berharap rumah-rumah ini akan menarik orang luar untuk melawat kampung, bandar dan negara mereka. Idea mengenainya dicetuskan tahun lalu oleh salah seorang mereka, Marija Milicevic, 28 tahun, jurutera geologi. Mereka kemudian memutuskan bahawa semua rumah Hobbit itu perlu mempunyai karakter berdasarkan kawasan tempat tinggal mereka. Rumah pertama yang sudah siap dinamakan Lipa, sebuah kampung di mana salah seorang daripada mereka menghabiskan masa zaman kanak-kanak dengan tinggal bersama datuk mereka. Pada masa sama, Lipa juga bermaksud nama sejenis pokok di Bosnia. Manakala rumah kedua dinamakan Oba, nama sebuah gua di Kresivo. Di dalam rumah ini, bahagian siling dihiasi stalaktik bagi mewujudkan perasaan seperti berada di dalam gua. 3 buah rumah yang akan siap tidak lama lagi juga akan dinamakan dengan nama tarikan tempatan. Menurut mereka, ketika ini pun ramai pelancong dari wilayah itu dan negara Eropah sudah mengunjungi rumah Hobbit mereka. Kertas undi sepanjang 1 meter. Itu antara yang akan dialami pengundi semasa pilihan raya Turki pada Ahad ini. Ini boleh dilihat semasa lembaga pemilih tertinggi Turki mempamerkan kertas dan kotak undi untuk pilihan raya itu kepada media. Lain-lain butiran agak sama seperti yang dilakukan di kebanyakan negara lain. Bagi kertas undi untuk bagi calon presiden misalnya, 4 calon bertanding. Ini termasuk Presiden Turki ketika ini, Tayyip Erdogan. Punca yang menjadikan kertas undi itu panjang ialah apabila logo semua 24 parti bertanding untuk kerusi parlimen turut diletakkan di kertas undi kedua. Turut dipamerkan kotak undi telus yang akan digunakan dalam pilihan raya itu. Undian adalah bagi memilih presiden dan ahli parlimen baru Turki. Jika calon presiden gagal memperoleh undi majoriti, undian kali kedua akan diadakan pada 28 Mei. Kita ke perkembangan Sukan SEA 2023, kontingen negara meraih 2 lagi pingat emas hari ini. Masing-masing menerusi pelumba basikal Nur Amirul Fakhruddin Mazuki dalam acara lebuh raya lelaki dan atlet wushu Tan Chong Min dalam acara taulu wanita. Ia menjadikan Malaysia sudah meraih 26 pingat emas, 32 perak dan 54 gangsa setakat jam 7 petang tadi. Ia turut meletakkan Malaysia di tangga ke-7 keseluruhan, Thailand di tangga teratas dengan 60 pingat emas, 59 perak dan 69 gangsa. Keputusan bagi acara pecut 100 meter masih belum diketahui. Dalam acara itu, 2 bekas raja pecut Sukan SEA Muhammad Haikal Anafi dan Khairul Hafiz Jantan akan beraksi di peringkat akhir. Penentuan pingat emas untuk acara badminton berpasukan lelaki Malaysia berdepan Indonesia. Ketinggalan 2-1, kedudukan Malaysia pada awalnya agak meyakinkan. Giliran beregu Chia Wei Ji, Liu Zun turun ke gelanggang. Menang set pertama, set kedua lawan mereka Pramudya
Kusumawardana Yerimia Rambitan menyamakan kedudukan. Set penentuan, Malaysia kembali ketinggalan. Keputusan sah memihak Indonesia apabila Pramudya dan Yerimia menang 13-21, 21-16, 21-16. Ini sekaligus membolehkan Indonesia meraih pingat emas menang 3-1. Ia juga adalah pingat perak keempat berturut-turut diraih pasukan badminton lelaki Malaysia sejak Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur. Thailand dan Singapura berkongsi pingat gangsa. Meskipun gagal ke peringkat separuh akhir, skuad bola sepak bawah 22 tahun negara berjaya mengelak daripada terus dimalukan. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan B menentang Singapura, Malaysia menang 7-0. Minit ke-14 sebaya mendapat bola, T. Saravanan tenang memperdaya seorang pertahanan Singapura untuk disusuli satu sepakan lencong terus ke dalam gawang lawan. Menuju rehat separuh masa pertama, Malaysia mengukuhkan kedudukan apabila Muhammad Hakimi Azim Rosli menanduk masuk gol kedua perlawanan. Separuh masa kedua masih semuanya tentang Malaysia. Juga hasil gol daripada Saravanan, Malaysia 3-0 mendahului. Kedudukan berubah kepada 4-0 memihak Malaysia apabila Saravanan melengkapkan jaringan hat-trick. Minit ke-63, Saravanan sekali lagi menjadi tumpuan apabila dia menjaringkan gol keempat peribadi. Benteng Singapura diasah lagi. Minit ke-88, giliran ketua pasukan Muhammad Muhairi Ajmal Mahadi mencipta nama selaku penjaring untuk Malaysia 6-0 mendahului. Waktu kecederaan, pemain gantian Muhammad Aiman Afif Ahmad Hafizul turut tidak melepaskan peluang untuk muncul penjaring. Menang 7-0, skuad bola sepak Malaysia menamatkan kempen Sukan SEA Kemboja dengan mengumpul 6 mata dan kedudukan tangga ketiga kumpulan B. Pelari Kemboja Bao Sam Nang yang menamatkan larian 5,000 meter di Sukan SEA 2023 tetap menjadi inspirasi global atas kesungguhannya menerima bonus $10,000 Amerika atau kira-kira RM45,000. Hadiah itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kemboja Hun Sen. Beliau yang sedang menghadiri persidangan pemimpin-pemimpin negara ASEAN di Indonesia dalam satu kenyataan berkata, anugerah itu bagi menggalakkan Bao Sam Nang di atas keazaman yang dipamerkannya. Bao Sam Nang menerima anugerah itu pada satu majlis khas di Phnom Penh Rabu lalu. Dalam acara itu, Bao Sam Nang berlari dalam hujan ribut ketika kebanyakan atlet lain sudah pun menamatkan larian. Dia yang menamatkan larian hampir 6 minit lewat di belakang pemenang pingat emas Nguyen Tai On dari Vietnam bagaimanapun menjadi sensasi atas sikapnya yang enggan mengalah. Sebelum ini, Raja Kemboja turut memuji Bao Sam Nang. Tidak bagi dia, sukan adalah lebih utama daripada menang dan kalah. Pertandingan anjing yang masuk tahun ke-9 di San Diego, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik saya Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.